Hari ini kita sambung ayat penutup ayat puasa. Ayat 188 surah Al-Baqarah. Puasa dia ada penutup dia. Kita tutup dengan surah Al-Baqarah ayat 188. Dulu kita baca dah sini. Ayat puasa. Sekarang ni kita tutup. Kuliah kita ni bersambung ya. Bersiri dia panggil. Yang ada kitab tu muka surat 51. Muka surat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini 29 Sya'ban. Mana kita sudah di ambang Ramadan ya. 1445 bersamaan dengan 10 hari bulan 3 24, kita teruskan bacaan kita dalam buku Wa Abshiru. Di mana buku Wa Abshiru ni buku siri-siri ayat-ayat tadabbur pilihan secara ringkas-ringkasnya. Jadi sambungan kita pada kali ini, tuan-tuan yang ada Quran boleh buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat 188. Dia panggil larangan makan harta haram. Yang difokuskan di sini pengharaman rasuah dalam kehidupan seorang manusia. Tak kiralah dia tu muslim ke, tak muslim ke, asalkan rasuah maka haram bagi semua orang. Jadi para jemaah sekalian, sebelum daripada ayat ini, tuan-tuan tengok di Quran masing-masing, ayat 183 bermulanya ayat puasa. Ayat 183 bermulanya ayat puasa. Dan kita tahulah puasa ni kita berhenti, pause, makan sekejap. Daripada terbit fajar sampai ke maghrib, makanan yang halal. Jadi makanan hak halal kita berhenti makan. Makanan yang diizinkan oleh Allah untuk kita makan, kita berhenti kerana perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi satu benda ajaib, yang halalnya diberhenti, yang haramnya diteruskan. Maka datang ayat ini sebagai penutup kepada ayatus siyam, kepada penutup ayat puasa. Maka ayat 188 ni mari kita baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Maksudnya, dan janganlah kamu makan tu maknanya umum ya, jangan mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah.
Dan jangan pula kamu mengholorkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim, penguasa-penguasa, pegawai-pegawai kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, dengan batil, padahal kamu mengetahui salahnya. Jadi ayat ini Allah SWT peringatkan kita supaya jangan sekali-kali ambil harta orang dengan cara yang salah. Bolehkah kita ambil harta orang dengan cara yang benar? Naam. Kita berjual beli, itu harta orang. Tapi oleh kerana ada tukaran, orang setuju, ambil. Ataupun kita minta sedekah, minta bantuan, dia beri kepada kita bi nafsin, dengan jiwa yang lapang, dengan jiwa yang tenang, boleh. Yang tak bolehnya tipu, rasuah, ambil riba dan segala perkara lorong-lorong yang digalakkan oleh syaitan dan diharam oleh syariat. Tadabbur ayat. Nah, tengok. Dalam buku ni dia bagi tadabbur ayat, kemudian ada pengajaran. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan. Pada bahagian pertama ayat ini Allah SWT melarang kita memakan harta orang lain dengan jalan yang salah, jalan yang batil. Yang dimaksudkan dengan perkataan ta'kulu, makan, dalam ayat ini ialah mempergunakan atau memanfaatkan. Sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Maknanya kita kata makan tu, bukan kalau tak makan pun, saya tak makan lah rasuah, tapi saya buat beli kereta, saya buat beli rumah, saya buat tu buat ni, tak semestinya makan tu makan lah. Artinya gunakan harta itu. Cuma bila kata makan tu lebih dekat dengan hidup manusia ni. Manusia ni kalau tak makan mati. Yang kedua, perkataan bil batil, dengan batil. Apa makna dengan batil? Ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang ni maka jadi batil. Para ahli tafsir mengatakan banyak perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup bahagian pertama ayat ini, iaitu makan riba. Sama juga dia kata makan riba. Riba ni orang tak makan juga, orang ambil duit. Yang kedua, menerima harta tanpa hak untuk itu, seperti mengambil upah daripada kerja yang tidak diselesaikan. Kita janji nak buat benda ni tapi tak selesai, tapi minta upah. Zaman kita hari ni minta maaf lah sebut. Kita ni sangat dekat dengan hidup kita hari ni, buat klaim. Kita pergi 100 kilo, tulis dalam borang 350 kilo. Duduk di hotel bajet, pergi klaim hotel 5 bintang. Yang pentingnya benda yang kita tak buat, kita ambil. Ini termasuk. Yang ketiga, menjadi broker, orang tengah yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual. Dia tahu dah benda buruk, kita pergi kempen kawan tu, orang percaya dengan kita, buat. Macam menyalahgunakan kedudukan. Kawan kita ni main saham. Buka saham tu kutip sana kutip sini. Kita atas nama orang dikenali sebagai selebriti, ataupun yang penting ada nama. Oh, kita duk up gambar panel syariah, akhir sekali rupa-rupanya kawan tu lesen pun tidak ada. Contohlah ni, jangan kait dengan siapa-siapa, kita pelari. Maknanya ini termasuk dalam ambil harta orang dengan batil. Jangan bermudah-mudah nak meluluskan satu perkara. Yang kedua, wa tudlu biha ilal hukam. Jadi isu yang kedua, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan jangan pula kamu mengholorkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim, pegawai-pegawai kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan cara salah, padahal kamu mengetahui salahnya. Bahagian yang kedua atau bahagian yang terakhir daripada ayat ini, kita dilarang
dan ditegah daripada memberi rasuah kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebahagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau mendatangkan saksi palsu ataupun apa sajalah bukti-bukti palsu yang sangat berbahaya, yang menyebabkan dengan sebab kita keluarkan saksi ataupun akuan palsu, keluar sijil-sijil palsu terhadap apa saja yang boleh menghilangkan harta orang lain, maka itu termasuk. Sabda Nabi SAW, ketika datang sahabat dua orang yang berkelahi, masing-masing kemuka hujah bahawa ini barang dia, maka Nabi dengar hujah. Walaupun Nabi SAW ada mukjizat, dia boleh je minta wahyu daripada Allah Ta'ala, siapa betul di antara dua orang ni, tapi Nabi tak guna jalan wahyu. Kenapa? Kalau Nabi guna jalan wahyu, nanti Nabi tak ada, Nabi wafat, macam mana Sayyidina Abu Bakar nak jatuh hukum? Ini di antara isu. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar nak jatuh hukum nanti, Nabi sudah, wahyu tidak ada. Maka Nabi tak guna. Dia dengar hujah. Mana hujah kamu? Mana hujah kamu? Dengar. Kemudian Nabi kita bersabda, innama ana basyarun, aku ni manusia, aku tak tahu benda gaib kecuali yang Allah Ta'ala beritahu. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kamu mari berhukum, berhujah depan aku. Wa la'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjati min ba'd, di antara kamu ni ada orang yang pandai berhujah, macam inilah peguam-peguam yang bijak, putar fakta ataupun apa saja, cari kelemahan-kelemahan hujah kawan, macam-macam. Jadi fa'aqdi nahwa ma asma', aku akan jatuh hukum mengikut hujah yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu, kalau bila aku dengar hukum ni, aku pun jatuhkan hukum, menang awak, menang orang ni, sedangkan kamu tahu kamu tipu, jangan ambil. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, aku hanya memotong pada kamu potongan api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Apa dia maksud hadis larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa dia maksud? Maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, walaupun hakim jatuh hukum menang kita, tapi kita tahu benda tu benda tak betul, yang betul yang kan oleh kerana peguam kita bijak, putar fakta, kona sana kona sini kita menang, tetap benda tu haram di sisi Allah Azza wa Jalla walaupun halal di sisi undang-undang. Ini kembali kepada iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, pada ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang hukum berkaitan memakan harta orang lain secara batil. Maka hukumnya adalah haram, ia termasuk daripada perbuatan yang zalim. Artinya, tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk makan harta saudaranya tanpa kerelaan darinya. Maknanya kita minta orang, kerana tu kita tak boleh paksa orang. Minta boleh. Orang nak bagi. Nak paksa orang, jangan. Ialah dengan memberikan rasuah kepada hakim atau peguam bela agar memberikan keputusan yang tidak benar kepada lawannya. Jadi peguam tahu dah anak guam dia ni salah, tapi oleh kerana kita bayar lebih, lawanlah. Mereka melibatkan hakim dalam membutuhkan hukum yang tidak sesuai dengan kebenaran, serta memakan, menggunakan, memiliki dan menguasai sebahagian harta orang lain dengan persaksian dan sumpah palsu, serta melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mengaburi mata semua dengan kemenangan daripada keputusan hakim. Hakikatnya mereka mengetahui adakah harta yang mereka dapati itu hak mereka atau hak orang lain, sungguh buruk sekali perbuatan mereka itu. Ini jelaslah kepada kita bahawa keputusan hakim bukan menghalalkan yang haram, cuma memberi hak kepada orang yang berkelahi. Itu saja. Benar aku ni, dah hujah awak lemah, nak kata macam mana? Hakim aku dengan hujah yang kita ada. Ataupun hakim yang telah diberi rasuah
yang menyebabkan dia belot daripada kebenaran. Ini mungkin adalah, kita tak kata hakim tempat kita kata ada hakimnya sedemikian. Pengajaran umum. Rasuah adalah satu perbuatan yang sangat jijik di sisi Islam. Walaupun jelas perbuatan ini haram dan menyalahi undang-undang, tetapi jika dilihat di alam nyata, kes-kes rasuah banyak sekali berlaku di negara kita, lebih-lebih lagi yang melibatkan orang-orang Islam. Seolah-olah mereka tidak menganggap rasuah itu salah satu dosa besar yang salah di sisi Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Timbul soalan, kenapa orang Islam tidak menganggap rasuah itu dosa? Walaupun dia tahu salah. Boleh jadi sebab kefahaman dan takrifan rasuah itu yang dilunakkan, sehingga mungkin bagi mereka tidak ada apa-apa. Contohnya, mereka tidak lagi menggunakan kalimah rasuah ketika berurusan. Tak ada. Mana ada orang mari, oleh kerana Tuan dah bantu saya, lillahi ta'ala 50,000 saya bagi rasuah. Ada? Mana ada? Yang adanya duit minyak ni, duit kopi, hadiah, itu ada. Lari. Mereka ini tidak lagi menggunakan kalimah rasuah ketika berurusan, sebaliknya digantikan kalimah lain seperti duit kopi, wang pelincir, duit minyak, macam-macam dia punya istilah, hadiah, atau pelbagai kalimah lain, sehingga rasuah yang haram dan keji itu dianggap tiada apa-apa. Beres ya. Dipandang enteng kerana semua orang buat, atau lebih teruk lagi, rasuah tidak lagi dianggap haram bagi orang yang nak melakukannya. Rasuah itu apa? Timbul soalan di sini. Ini masalah akademik sikitlah. Rasuah itu apa dan bagaimana? Perkataan rasuah berasal daripada bahasa Arab ar-rishwah. Rishwah dengan shin, rishwah. Makna asalnya seorang memberi kepada orang yang berkuasa atau mereka yang ada kedudukan seperti hakim atau pemerintah untuk mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara batil, atau untuk membatalkan hak orang atau membenarkan kebatilan. Itulah maksud rishwah yang disebut dalam Al-Quran. Imam Ibnul Asir ada menyebut dalam kitab dia An-Nihayah, ar-rishwah adalah suatu yang menghubungkan kepada keperluan hajat dengan cara pujukan. Satu, dari sudut istilah, ar-rishwah merupakan suatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau menegakkan kebatilan. Yang pentingnya dua ya, batal yang benar, tegak yang batil. Maka nama dia rishwah. Syekh Dr. Yusuf rahimahullah menyebut, termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil ialah menerima rishwah, iaitu wang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya atau hukum yang merugikan lawannya menurut kemahuannya, atau supaya diawalkan urusannya atau ditunda kerana ada suatu kepentingan dan sebagainya. Ini panjang dia definisi. Dalam Kamus Dewan Bahasa, istilah rasuah telah diguna pakai dalam bahasa Melayu yang bermaksud pemberian untuk menumbuk rusuk. Dia panggil tumbuk rusuk. Jarang ada dengar lagi ni. Jarang orang tua-tua mungkin ada tumbuk rusuk dia kata. Atau menyogok dan menyuap. Lah ni tak ada belakang ni. Adanya duit kopi dengan duit minyak. Manakala menurut SPRM, kita tafsir Quran pun keluar juga istilah ni. Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seorang individu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas resmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan sebagainya. Banyaklah kalau ambil teliti hak ni, ramah kena masuk. Dalam bahasa yang mudah dipahami, salah satu makna rasuah ialah harta, duit, wang atau apa yang dapat ditukar dengannya untuk menghasilkan apa yang dihajati.
Dalam erti kata lain, ini merupakan jalan pintas untuk mendapatkan apa yang dihajati, maka dia akan buat walau macam mana pun, walaupun jalan pintas itu dipenuhi duri dan bahaya. Contohnya, dengan pendapatan kita sekarang, mungkin kita hanya mampu beli rumah berharga 300,000 saja. Ansurannya pula mungkin hampir pencen baru habis bayar. Tapi dengan cara rasuah, mungkin boleh beli rumah harga 3 juta, dijelaskan bayarnya dalam tempoh yang begitu pendek. Perbuatan seperti ini sebenarnya adalah satu pertarungan dalam jiwa seorang, sama ada dia boleh mengawal nafsu atau tidak. Orang yang terlalu kasih kepada harta tidak akan lagi melihat kepada moral dan implikasi, tetapi mereka nampak sebuah kesenangan yang bersifat segera, sedangkan kesenangan itu amat sementara dan terpalit dengan berbagai isu yang cukup berbahaya. Baiklah, itu definisi yang agak detail. Jadi penerbit kata kena detailkan di sini supaya masyarakat bila baca dia boleh kesan, oh ini di antara perkara yang tidak baik yang berlaku dalam masyarakat. Baik, kita mencari dalil daripada Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya rasuah dijadikan sebagai satu jalan pintas seseorang untuk mengecapi kehidupan mewah atau dengan erti kata lain mahu menjadi kaya dalam masa singkat. Dia dua ya, sama ada dia rasuah ataupun dia buat skem-skem cepat kaya yang menipu orang. Kebiasaannya orang yang melakukan budaya ini tidak memikirkan kesan buruk yang akan terjadi. Sebaliknya mereka hanya memikirkan keuntungan pada diri sendiri. Sebagai umat Islam, keredaan dan keberkatan daripada Allah wajib dititik beratkan dalam apa jua urusan. Kalau kita mikir hak ni tuan-tuan dan puan-puan, kita mikir harta aku ni kalau banyak pun tak berkat, buat apa? Buat menyusah. Tidur malam tak lena. Tengok, asyik duduk tengok akaunnya. Asyik duduk tengok siapa yang akan tutup hutang, siapa yang akan kena. Fikir juga nanti akan diserbu oleh pihak Suruhanjaya rasuah. Dan macam-macam kita akan fikir. Sebelum kita fikir malaikat cabut nyawa, apa kita nak jawab depan Allah? Dan mana orang Muslim kena letak situ depan dia? Jadi kita kena letak keberkatan. Islam sangat melarang umatnya daripada mengamalkan budaya ini. Pengharaman rasuah adalah jelas sama ada dalam Quran dan Sunnah. Larangan rasuah dalam Quran diambil daripada celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Yahudi yang biasanya mengambil rasuah. Di antaranya firman Allah taala dalam surah Al-Maidah ayat 42, "Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh." Pokok Yahudi ni mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta dan sangat suka memakan segala harta yang haram, rasuah dan sebagainya. Walaupun ayat ini turun kepada Yahudi, kita jangan mikir tak kena kita, lah sama juga. Ada di kalangan masyarakat kita ni sama'u dalikit, suka benar dengar cakap benda-benda yang bohong, benda-benda gosip, benda-benda cakap-cakap dia panggil khabar angin. Khabar angin itulah hak jadi berita. Hak betul-betul khabar hak sahih ni tidak diviralkan. Masalah. Jadi dua sifat yang buruk ada pada Yahudi dan ada juga pada kita kalau kita ikut perangai dia, iaitulah suka dengar benda bohong, makan harta haram. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini dengan mengatakan ayat ini turun berkenaan para hakim Yahudi. Seorang bapa Yahudi jahat di Madinah, nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni jahat sangat. Tuan-tuan tanda, ana letak dalam buku Madinah yang ana usahakan itu dengan gambar-gambar kubu Ka'ab. Masih ada lagi di Madinah sekarang. Kota Ka'ab ada lagi. Pernah kita tengok? Pergi melawat dah. Kena pergi sekali. Nak pergi kena ikut Abu Anah baru jaga baru siapa. Baru ni kita pergi umrah jejak sirah. Ustaz kuat, hok dia mengikut pula letih. Cari tempat sejarah. Kubu Ka'ab yang ada, inilah salah seorang daripada bapa Yahudi yang Nabi tawaran istimewa man li Ka'ab bin Ashraf. Siapa dia boleh pergi bunuh Ka'ab? Sebab dia terlalu jahat. Jadi dalam negara Islam ni, kalau penyakit barah, penyakit kanser, macam orang kecil manis tu, yang boleh membawa kepada kematian,
doktor kena potong kaki. Ini pun Ka'ab ni terlalu jahat, dia akan porak-porandakan masyarakat Madinah dengan kejahatan dia, maka Nabi bagi offer, tawaran pada sahabat, siapa dia boleh bunuh Ka'ab. Maka Ka'ab dibunuh di kota, di istananya, di Saddu Butuhan di Madinah. Jadi Ka'ab ni jahat sangat. Mereka menerima rasuah dan memutuskan hukum untuk memenangkan orang-orang yang merasuah mereka. Patutlah Nabi kita suruh bunuh. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala yang kita baca tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Maka harta batil dan merasuah para hakim, ini juga perbuatan jahat. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah dalam tafsir dia kata, janganlah sebahagian kamu memakan sebahagian harta orang lain dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah seperti kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim. Dalam senara tafsir itu banyaklah ciri-ciri dia, cuma dia fokuskan kepada, kita fokusnya kepada rasuah. Manakala dalam sebuah hadis Nabi sallallahu diriwayat oleh Abdullah bin Amru, Rasulullah sallallahu bersabda, laknatullahi 'alar rashi wal murtashi. Dengar ni. Laknat Allah Taala ke atas pemberi dan penerima rasuah. Jangan, kita sekarang ni yang kalau kena tangkap, penerima ke pemberi? Undang-undang kita ada sekarang ni. Patutnya orang beri dan orang terima, dua-dua masuk. Pakai baju orang yang belakang. Jarang pemberi kena, penerima tu kena kan. Jadi kena dua-dua kena ambil. Sebab dua-duanya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dua-dua dilaknat. Tuan-tuan tengok ya, mana-mana hadis perbuatan yang disebut oleh Nabi SAW ataupun disebut oleh Allah sendiri dalam Quran, Allah Ta'ala laknat. Bagi mereka azab, neraka. Bagi mereka dimurkai oleh Allah. Semua itu menunjukkan simptom dosa-dosa besar yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Manakala kata Nabi kata laknat, Allah Ta'ala laknat. La'anallahu, Allah Ta'ala laknat fulan. Perbuatan itu, maka perbuatan itu menunjukkan dosa besar apabila disebut sebagai laknat. Di antara bentuk-bentuk rasuah, saya baca ringkas ya. Rasuah boleh terjadi dalam berbagai bentuk. Satu, melalui pemberian jawatan. Orang ni tak layak pun, tapi oleh kerana dia sokong kita bagi jawatan. Kehormatan, pekerjaan, kontrak atau perkhidmatan, atau perjanjian pekerjaan atau khidmat. Itu. Dua, rasuah melalui pemberian pembayaran, pembebasan, penjelasan atau penyelesaian apa jua pinjaman, tanggungjawab atau tanggungan, sama ada sebahagian atau keseluruhan. Tiga, pembayaran rasuah melalui pulangan berharga, diskaun, komisen, rebate dan bonus. Yang keempat, pembayaran rasuah melalui pemberian bantuan, sokongan, persetujuan atau pengaruh. Maknanya kalau sokong saya bagi projek, bagi bajet contohnya, ini termasuk. Yang kelima, pemberian rasuah melalui tawaran, jaminan atau janji untuk memberi apa-apa suapan. Ini diambil daripada portal SPRM. Baiklah, kita fokus kepada kesan daripada ayat Quran ini. Mengapa berlakunya rasuah? Apa sebab? Antara punca berlakunya rasuah dalam kalangan orang-orang Islam adalah yang pertama, kurangnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu besar sekali ya. Kalau orang yakin dia akan bertemu dengan Allah, dia tahu perbuatan dia ini dosa, dia tak akan buat. Saya buat rahsia pun Allah Ta'ala mana ada rahsia bagi Allah. Kaunuhu aliman, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, dia tahu semua. Yang kedua, sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya. Tengok kawan sebelah rumah besar, kita nak besar juga. Dia tukar kereta baru, kita nak baru juga. Tapi rasuah. Yang ketiga, faktor kelemahan dalam kepimpinan dan pengurusan sesebuah organisasi. Mana kita percaya sangat pada orang, buat satu buat nanti akhir kali banyaklah berjadu penyelewengan. Dan juga boleh memberi ruang dan kesempatan kepada pemberi dan penerima rasuah untuk melakukan jenayah kepimpinan yang disebabkan oleh kepimpinan yang lemah,
menyebabkan kurangnya penyeliaan, tiada pemantauan, lembab menjalankan tugas dan terbuka pada penyelewengan khususnya rasuah. Faktor yang keempat, modernisasi. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Mana kita duduk kempen orang gaya hidup yang bebas, tapi kita tak kempen dari sudut kerohanian, dari sudut zuhudnya, dari sudut qanaahnya, dari sudut dosa pahalanya, maka ini juga merosakkan. Yang kelima, faktor politik. Setengah ahli politik menggunakan kesempatan dan jawatan yang sepatutnya digunakan untuk berbakti pada masyarakat, sebaliknya digunakan untuk menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa, memenangi pemilihan jawatan, mengumpul kekayaan, menagih populariti dan sebagainya. Wallahu alam. Kesan-kesan rasuah. Ini bahaya ni. Sesungguhnya amalan rasuah ini akan menatijahkan kesan dan kesudahan yang sangat buruk. Antaranya, yang pertama, menghancurkan keadilan dalam sebuah negara. Dua, melahirkan masyarakat tanpa akhlak ataupun integriti. Tiga, melahirkan masyarakat ananiah, egois, mana dia kata dia saja, orang lain jangan peduli. Yang ketiga, biaya pengurusan akan meningkat, yang harga 5 juta boleh jadi 10. Yang kelima, pengurusan pentadbiran menjadi bermasalah. Yang keenam, munculnya orang kaya jahat yang khianat, rasuah semakin parah dan menyebabkan jurang kemiskinan yang semakin melebar. Jika amalan pemberian rasuah ini tidak dibendung segera, akan mengakibatkan banyak masalah sosial kerana undang-undang tidak dapat dipatuhi dengan sebenar-benarnya. Dengan rasuah, hukuman dapat dielakkan, maka kegiatan jenayah dan ketidakadilan akan berleluasa. Rasuah tidak sekadar memudahkan atau menggalakkan jenayah seperti pelacuran, pemalsuan wang, cetak rokok dan penyeludupan, bahkan lebih besar daripada itu, mengundang murka Allah. Ini kita lupa yang ni. Mengundang kemurkaan Allah dan seterusnya menjemput musibah, bala dan wabak. Penyelesaian. Apakah penyelesaian yang kita cari dalam tadabbur ayat ini? Banyak cara boleh dibuat untuk menghapus atau membendung jenayah rasuah kalau kita betul-betul ikhlas untuk menghilangnya. Pertama, memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling kuat untuk mementeras gejala rasuah biiznillahi azza wa jalla. Dua, meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman penguatkuasa undang-undang. Penguatkuasa undang-undang perlu bertindak tanpa memilih bulu, sama ada ia dilakukan oleh orang biasa ataupun orang besar. Kemudian siasatan dan penguatkuasaan perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sedar betapa bahaya dan serius masalah ini jika tidak dibenteras. Tiga, memasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan. Benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik daripada awal persekolahan lagi. Mana kita didiklah, tapi kesedaran itu perlu ada. Yang pentingnya masuk elemen ini. Yang keempat, cara paling berkesan untuk membendung segala jenis maksiat termasuk rasuah dengan menanamkan ke dalam jiwa rakyat, khususnya para pembesar dan mereka yang punya kedudukan tinggi dalam negara, iaitulah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Para agamawan perlu kerjasama meningkatkan penjelasan dan kesedaran masyarakat biiznillahi Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah. Maknanya kalau kita boleh duduk di tapak ini, biiznillahi azza wa jalla kita akan selamat. Baiklah, jika kerjasama umara, penguasa dan ulama dijalankan dengan baik secara berterusan, dengan izin Allah, jenayah rasuah dapat dihentikan biiznillahi azza wa jalla. Baiklah,
dalam buku ni ada satu kisah. Iktibar daripada kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Tuan-tuan bacalah. Panjang cerita ni. Satu kuliah pula jadi. Iaitulah tadabbur kita kepada ayat. Tanda ayat ni dalam surah wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Surah apa tu? Cuba tengok. Maknanya Sulaiman alaihissalam bila Suratun Namli tak tulis Suratun Namli ayat 35 sehingga ayat 37. Ingat ada cerita burung belatuk hudhud dia jumpa seorang raja perempuan yang duk sembah matahari mari. Maka Nabi Sulaiman hantar surat kepada Balqis supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makcik ni bijak. Dia kata sebelum kita terima tawaran Sulaiman ni, kita hantar hadiah dulu. Tengok ni. Hantar hadiah. Bila bagi hadiah, dia kata tengok, kalau dia terima hadiah, dia raja, kita lawan. Maknanya, Balqis pun hero juga, ada kekuatan dia, bukannya makcik biasa. Tapi kalau dia tak terima, dia Nabi, kita akur. Kita terima dakwah dia. Bijak. Jadi bila dia hantar mari, Nabi Sulaiman hantar balik hadiah dia, bahkan Nabi Sulaiman marah pula. Dia kata ni. Irji ilaihim wa balik semua hartamu. Tak mau masuk Islam, aku akan bawa tentera yang akan serang mereka. Jadi akhirnya larilah dia. Jadi Balqisnya bila dia dengar ini, tengok Nabi Sulaiman marah dia. Nabi Sulaiman kata, mu nak bagi rasuah pada aku? Allahu Akbar. Tengok ni, kita ambil kesimpulan nombor 63, muka surat 63. Berkata Syekh Salah Al-Khalidi rahimahullah dalam menafsirkan ayat 35 Suratul Namli, seakan-akan Nabi Sulaiman berkata seperti berikut, aku bukanlah orang yang memberi dan menerima rasuah dengan nama hadiah. Ada. Kerana Allah telah memberi kekayaan kepadaku dengan begitu banyak pemberian, bahkan kamulah golongan yang suka memberi rasuah dan hadiah. Marah Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman mendidik kita supaya tidak mengejar rezeki dengan jalan salah. Walaupun jalan rasuah itu hadir dengan berselindung di atas nama hadiah atau sedekah atau duit minyak, akhirnya berkat keyakinan Nabi Sulaiman AS bahawa rezeki itu datangnya dengan jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, lalu Allah membuka lagi pintu keberkatan dan hidayahnya dengan keislaman Ratu Sabah. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Jadi mari Balqis, dia menerima Islam. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kesimpulan. Beringatlah para pembaca bahawa sumber daripada rasuah itu adalah kotor dan haram, dan setiap jasad yang membesar daripada sumber yang haram, tempat yang paling layak untuknya adalah neraka wal iyaz billah. Sabda Nabi SAW, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Sesungguhnya tidak akan masuk syurga siapa yang tumbuh dagingnya yang membesar dengan sumber atau makanan yang haram, rasuah, maka nerakalah yang selayak baginya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya kesejahteraan dan keberkatan negara kita sangat bergantung pada sejauh mana kualiti dan nilai diri setiap pemimpin dan juga rakyatnya. Jika kita mengamalkan budaya hidup yang berteraskan ajaran Islam, maka negara akan bergerak maju biiznillah. Jika kita mengamalkan gaya hidup yang keji seperti rasuah dan salah guna kuasa, maka negara pun boleh runtuh. Dengan kuasa duit atau rasuah, pesalah boleh terlepas daripada hukuman. Dengan rasuah jugalah orang tidak bersalah pula yang menerima hukuman, yang tidak layak mendapat kuasa, yang layak pula dipinggirkan. Rasuah akan meninggalkan kesan yang buruk terhadap diri kita secara individu, menjatuhkan maruah dan imej kita, merosakkan keharmonian rumah tangga dan memalukan anak cucu dan seluruh keluarga. Selain itu, ianya boleh mencacatkan neraca ukur kita terhadap apa yang baik dan apa yang buruk.
Ia juga boleh menjejaskan kestabilan politik, menggugat keselamatan, melahirkan kezaliman dan bermacam-macam perkara negatif. Umat Islam yang beriman wajib menjauhi rasuah, kerana orang yang beriman pasti tidak sanggup menyuapkan makanan haram ke mulut anak dan isteri yang dibeli daripada sumber yang haram, apatah lagi untuk menghadiahkannya kepada kedua ibu bapa. Apalah artinya kekayaan dan kemewahan duniawi yang diakhiri dengan kehidupan hina yang berpanjangan di akhirat? Insaflah sebelum nyawa keluar daripada halkum, sebelum ajar datang menjemput. Maka kalau yang sudah terjebak, kita taubat kepada Allah SWT dengan cara kita bersihkan harta kita, keluarkan harta-harta rasuah daripada akaun kita, pergilah letak di tempat-tempat yang sesuai, sama ada hantar balik ke Baitul Mal dengan dimaklumkan harta tak patuh syariah, ataupun diberi kepada tempat-tempat awam yang memberi untuk kegunaan masyarakat. Wallahu alam. Mudah-mudahan tadabbur kita kepada ayat ini sempena dengan kedatangan Ramadan yang mubarak. Maknanya kalaulah bulan Ramadan ni kita tak makan yang halal, tiba-tiba makan yang haram, kerana itu kata ulama tafsir ajaib wallah. Dua perkara ajaib dalam ayat puasa. Tuan-tuan perhati tengok. Ayat 183 puasa. Tengah-tengah ayat puasa mari 186, mari ayat wa iza sa'alaka ibadi anni. Kalau hamba aku tanya tentang aku, jawab aku dekat. Maknanya tengah puasa jangan lupa doa. Setelah kita berpuasa tak makan yang halal, jangan makan yang haram. Karena itulah dia panggil Quran ini tafsir Quran bil Quran, tanasub, susun munasabatul ayat, cukup menarik untuk kita tadabbur, perhati, dan untuk kita mendapat manfaat daripada ilmu tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan datang pada tahun ini, tuan-tuan dan tuan-puan, para jemaah sekalian sangat bersedia untuk meningkatkan ilmu tadabbur Al-Quran kepada ayat-ayat pilihan kita ini. Kalau tak sempat nak tadabbur dengan ustaz, apa bacalah buku ni, biar khatam sekali dah. Satu ayat. Insya-Allah dalam ni ada 18 bab, yang 18 hari Ramadan dah kita. Nah, 10 hari terakhir kita tumpukan kepada baca Quran, bermunajat biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan, berpuasa, dan kita sama-sama berdoa. Allahumma, ikut semua, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, anugerahkan kami taufik dan hidayahmu untuk beribadat sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini, dan kabulkanlah semua amalan kebaikan yang kami lakukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.